Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya kasihi sahabat saya Ustaz Haji Abidin selaku Tuan Imam Masjid, saf tuan-tuan Ketua Masjid Jawatankuasa Korea, sahabat saya Lan yang sudi meletihkan saya lagi jemput mai pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, pencinta halaqah ilmu Riyadhil Jannah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, sedar ataupun tidak, hidup kita sebenarnya dibaluti dengan kertas yang cukup banyak. Keliling kelalang kita kertas. Bahkan hidup kita hampir tak sempurna kalau tak melibatkan kertas. Ada kertas yang elok, ada kertas yang tak elok. Dan kertas ini berwarna-warni. Ada yang baunya harum, ada yang baunya menjijikkan, ada yang kertas bila kita nampak kita tak peduli, dan ada juga kertas walaupun tercampur di ayam cap, di longkang-longkang yang kotor, kita gambar seluruh dan ambil, kita cium kertas itu. Kalau kertas itu ada padanya adalah kalam Allah misalnya. Seawal kelahiran kita, tuan-tuan, kertas pertama yang melibatkan kita adalah surat beranak. Tuan-tuan balik cek tengok, ada tak surat beranak? Pak Imam ada surat beranak? Ada surat beranak. Surat beranak kertas. Kita dibersihkan badan kita, tisu dalam berbagai jenamanya juga kertas. Kita pergi beli barang di kedai dibungkus dengan kertas. Kita masuk ke sekolah rendah, cikgu bagi buku, mak ayah kita bayar, kita gunakan buku juga kertas. Kita dapat surat tamat sekolah rendah, sijil tamat sekolah juga kertas. Kita masuk paksa kafar, sijilnya adalah kertas. Kita masuk ke sekolah menengah, segala bukunya, notanya adalah kertas. Dapat sijilnya kertas, kertas dan kertas. Hinggalah masuk universiti, kita beli buku, kita rojok kitab yang besar-besar, kitab Mu'tabar, Ummahatul Kutub, kitab turas yang lama-lama, penuh dengan kertas yang usang, tuan-tuan, hatta bertambah titik pada kertas-kertas tersebut. Kita dapat sekepi ijazah juga kertas, hinggalah mendapat ijazah PhD dan berbagai-bagainya, semuanya kertas-kertas. Di dalam kita mengharungi hidup, bermula beranak sampai kita keluar universiti,
Kita juga tak pernah lupa kotak. Duit ringgit kita kertas, RM1nya kertas, RM2nya kertas, RM50nya kertas. Kita keluar masuk dalam pasaran Kerjaya, ditawarkan kerja, tawaran kerja juga adalah kertas. Kita janji, sign perjanjian, kontrak dengan majikan, kontrak juga adalah kita tanda tangan di atas kertas. Kita lakukan kesalahan di jalan raya, diberikan saman oleh pihak PDRM juga kertas. Kita dah bekerja, dapat sedikit duit, kita nak nikah, pi pejabat agama isi borang juga adalah kertas. Boleh surat nikah seronok, kertas tuan-tuan. Kita seronok. Mak pak buat kad jemputan kahwin, kertas. Beribu ringgit kita belanja, macam-macam wangi dan harum dia, kertas dan kertas. Dapat surat cerai, dapat teriak juga kertas. Tuan-tuan, ada kata hidup kita penuh dengan kertas, dibaluti dengan kertas. Tetapi tuan-tuan, hanya satu kertas yang saya demi Allah Subhanahu wa taala juga semua tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak akan dapat menggenggamnya, bahkan tak dapat melihatnya di dunia, iaitulah kertas buat tuan-tuan, surat mati. Kertas ini manusia jangan fikir, sebab jarang membantu manusia di dunia. Angkara kertas tadi tuan-tuan, ramai orang yang seronok dapat kenalan nikah, borang nikah seksyen 13 ataupun seksyen 17-nya, senyum riang, seronok nak nikah. Tuan-tuan, antara kertas ini jugalah tuan-tuan, banyak orang yang menderita, tersiksa. Pak dapat ceraikan mak di mahkamah, ibu suami melafaz cerai isterinya di mahkamah, pi daftar di pejabat agama, dia bagi satu sijil cerai. Pak teriak, anak teriak, isteri teriak, insan menderita kerana segala kertas ini tuan-tuan. Boleh jadi Allah Ta'ala hibur kita balik, dapat kertas rojok. Ada kertas yang kita mengakrabkan hubungan sama-sama kita. Bahkan kertas ini juga telah membakar jambatan kasih sayang sama-sama manusia. Geran tanah kertas, geran hak milik kenderaan adalah kertas, geran rumah adalah kertas. Berapa ramai yang manusia membakar sangkuk, membunuh silaturahim antara abang dan adik yang satu perut maknya kerana kertas geran tanah yang cukup sikit tuan-tuan. Inilah hidup kita tuan-tuan dan puan-puan. Dan baru ni kertas undi juga kertas dengan silap. Dia tak besar mana tema dalam berapa inci kertas undi tu. Tuan-tuan nak ukur tak? Tak dan. Pasal apa? Lagi-lagi nak ukur tak imam berapa inci berapa kertas. Banyak insan menderita. Angkara kertas inilah terhembur keluar, termuntah keluar daripada mulut bukan calang-calang manusia, meratah maruah manusia, menghina ulama, menjanji palsu, muhung, memudak alam. Kerana kertas-kertas inilah tuan-tuan, sebelum kita pegang kertas tajuknya lain, selepas kertas tajuknya lain. Ini kertas tuan-tuan. Dan kertas ini Allah Ta'ala akan himpunkan, akan diserah kepada kita. Ini adalah kehidupan kita tuan-tuan. Seawal kita dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat bahawa biarpun betapa banyak kertas yang kita himpun di dunia ini, duit walaupun beribu, berjuta, berbilion, bertriliun dan berbagai-bagai lagi tuan-tuan, duit ini walaupun setinggi gunung Jerai tak mampu engkau nak gamitkan kasih sayang manusia kepada kamu. Lau anfaqta fil ardi jami'an, kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah engkau membelanjakan seluruh isi bumi ini
untuk kamu nak gamit kasih sayang manusia, nak lenturkan hati manusia, kamu tak mampu kata Allah. Tetapi Allah Ta'ala mampu mengakrabkan kasih sayang sama-sama kamu. Tuan-tuan, kita dibangkit itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kertas lagi dah tuan-tuan? Ada kertas pertuduhan ke atas diri kita sendiri. Kita akan tuduh diri kita tuan-tuan. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ayat 13 surah Al-Isra. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Ada lagi kertas tuan-tuan. Kita kata tak apa, seorang mati aku tak tengok di dunia. Tidak, mengapa kita tidak melihat, menyaksikan surat kebenaran mengkebumikan jenazah kita yang telah pun tak bermaya lagi. Tetapi kesemua kertas ini Allah Ta'ala kumpulkan tuan-tuan, Allah Ta'ala bindingkan, Allah Ta'ala set balik, diserahkan kita bila? Akhirat. Wa kullu insanin, setiap manusia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alzamnahu ta'irahu fi unuqi, kami akan kalungkan, akan letakkan di atas batang leher dia, atas tengkuk dia, catatan-catatan amalan dia tuan-tuan. File sejarah hidup kita yang kita lakarkan sendiri, bermula baliknya sampai menghadap Allah, di jalan rayanya, di mana-mananya tuan-tuan, kita akan direkodkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu istilah kami bila diguna Allah Ta'ala adalah li ta'zim, kami melambangkan kebesaran Allah. Tetapi kalau kami pada hak kita ihdinas siratal mustaqim, melambangkan mesej sebagai hinanya, kerdilnya, kecilnya manusia. Sebab tu antara ulama di Malaysia, Dr. Zulkifli Al-Bakri, bekas mufti wilayah lama, kalau kita rajin tengok dalam tulisan-tulisan beliau, dia istilah kami, dia tak sebut saya, dia tak sebut dia tak sebut ustaz, dia tak sebut doktor, dia sebut kami, melambangkan betapa rendah diri dan tawaduknya hamba Allah Ta'ala itu. Tapi kita kadang-kadang saya Al-Fadil Ustaz, dia berasa mula nak berak dah tuan-tuan, mula nak berak dah. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, kami akan keluarkan kepadanya yawmal qiyamah kitaban, kitab catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yalqahu mansyura, dia akan tengok, menyaksikan catatan kitab ini mansyura, yang terbuka untuk tatapannya sendiri. Tengok saja ke tuan-tuan? Tidak. Allah Ta'ala perintah kita, iqra kitabaka, hang bacalah pertuduhan atas diri kamu sendiri. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah kamu sendiri menuduh diri kamu di akhirat besok kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peguam bela dak tuan-tuan? Tak ada. Boleh mencelah dak dakwaan? Tak boleh buat rayuan dak? Tak ada. Boleh tuhmah hakim dak? Tak ada. Boleh rasuah hakim dak? Tak ada. Sebab hakim adalah Allah Rabbul Jalil. Bahkan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa dahsyatnya manusia di padang mahsyar. Depa manusia ini tuan-tuan akan tuduh diri dia sendiri. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah Ta'ala. Wa qalu li juludihim, orang kafir, orang kafir, kafirun kufar,
orang kufar ini tuan-tuan, biarpun apa juga lorong dan bentuk dia, hum ala millatin wahidah, agama mereka sama, tuan-tuan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, depa kata kat kulit depa, wahai kulit-kulit kami, kerana apakah kamu sanggup menjadi saksi untuk merebahkan kami di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, untuk menewaskan saya dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kita marah kulit kita, kita marah mulut kita, kita marah lidah kita, kita marah kemaluan kita, kita marah ke semua yang ada kat kita. Kita tak tuduh orang lain. Tapi hari ini tuan kita puati, masya-Allah, betapa ramainya majoriti manusia di dunia lah suci, bersih. Pada waktu dia tengok semua orang tak kena, tapi manusia buta, dia tak nampak banyak tak kena dalam diri dia. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, wahai kulit, pasal apa hang gamak jadi saksi untuk nak menewaskan aku dalam perbicaraan depan Allah? Qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Kulit kata, minta maaf tuanku, maaf tuanku, bohai, hari ini kami antaqana Allah, kami diberi keupayaan untuk berbicara. Allah Ta'ala bagi kami suara pada hari ini. Antaqa kulla syai'in, Allah Ta'ala maha berkuasa untuk bagi siapa saja cakap, tuan-tuan. Allah. Kita nak pergi mana, tuan-tuan? Sebab tu di akhir surah Zumar, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian kata Allah, nufikha fis sur, ditiupkan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka Allah Ta'ala mati habis. Siapa yang di langit? Siapa, tuan-tuan? Malaikat. Kediaman malaikat adalah di langit. Wa man fil ard, dan kesemua di bumi. Manusianya mati, lembunya mati, yang baiknya mati, yang jahatnya mati, serangganya, kesemuanya mati. Illa man syaa Allah. Dalam kalangan makhluk Allah Ta'ala tu ada istisna, pengecualian. Allah Ta'ala tak matikan mereka. Antaranya malaikat Jibril, antaranya malaikat Israfil, mereka masih ada tegas, tuan-tuan. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, maka fa idza hum qiyamun yanzurun, tiba-tiba hum, mereka tu kita, qiyamun, serentak bangun, yang turun, terpengah-pengah kita, tuan-tuan. Kita akan dihambat oleh Allah, diligan oleh Allah Subhanahu wa taala pada alam barzakh, imam barzakh di udaranya, barzakh di daratnya, barzakh di lautnya, akan dihambat oleh Allah Subhanahu wa taala, himpun di padang mahsyar. Ardul bayda la isyana fiha, bumi yang putih melepah umpama tembaga yang langsung tidak maksiat pada bumi mahsyarnya. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan Allah Ta'ala memancarkan cahaya pada pagi itu, tuan-tuan, di bumi mahsyar, menyinar dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wudi'al kitab, dan diletakkan kitab, catatan-catatan amalan kita.
waji'a bin nabiyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Allah Ta'ala kelui mai panggil mai semua bin nabiyyin, semua para anbiya min ladun Adam alaihi salam hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada menjadi semua saksi-saksinya. Tanah menjadi saksi-saksi dalam kalangan Allah Ta'ala panggil mai. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Maka Allah Ta'ala pun menghukum, menjatuhkan hukuman ke atas mereka, atas kita. Wa hum la yuzlamun. Tidak ada sedikit pun pengurangan hak mereka, tuan-tuan. Waktu inilah tuan-tuan kita akan melihat betapa berharganya sekecil sebesar atom kebaikan. Kita nampak satu besar satu titik huruf nun. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita nampak apa tuan-tuan? Kita tulis 1 2 3 4 5 6 Allah. A B C D E Allah, alif ba ta sa Allah. Hatta pangkah sekalipun tuan-tuan awal aku silap di dunia. Mahal waktu itu tuan-tuan. Kerana nasib kita imma ke syurga, imma ke neraka. Muslimin. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ada manusia yang derita di dunia, derita di akhirat. Ada manusia yang derita di dunia, nampak dia sedih di dunia tapi seronok di akhirat. Ada manusia yang seronok di dunia, seronok juga di akhirat. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Insyiqaq, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kita akan dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedahsyatan mahsyar, huru-hara mahsyar, dan setiap manusia kita nampak batang tubuh malaikat macam polis duk jadi pengawal peribadi kita nak masuk pergi kandang mahkamah. Dia pegang, dia bergari kita tuan-tuan. Setiap inci bumi mahsyar dikawal oleh para malaikat. Aisyah radhiyallahu anha dia kata, ya Rasulullah, ala tazkuruna ahlikum yaumal qiyamati ya Rasulullah. Dahsyatnya kiamat, menggerunkan kiamat, ngeri tuan-tuan, ngeri. Kalau kita melihat situasi akhir zaman ini tidak menggembirakan kita. Fitnah di sana sini. Nabi dah bagi tahu, la yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidak ada sedikit pun sisa-sisa umur dunia hari ini illa bala'un wa fitnah. Ada bala dan fitnah yang bermacam-macam. Aisyah tanya, ya Rasulullah, ala tazkuruna ahlikum yaumal qiyamati ya Rasulullah. Kalaulah macam ini ya Rasulullah, Nabi nak ingat kami dah besok. Nabi kata, ya Aish, amma fis salasatil mawatin fala yazkuru ahadun ahada. Aisyah, ada 3 tempat, 3 stesen, 3 destinasi, di mana ketiga-tiga checkpoint ini tuan-tuan, kata Nabi, tidak akan ada siapa-siapa pun akan memikirkan nasib orang lain. Laki memikirkan nasib si laki. Ketua lagi-lagi lah hilang tuan-tuan. Beban mereka adalah cukup membebankan, menyiksakan tuan-tuan. Ada 3 tempat kata Rasulullah, 3 checkpoint. Yang pertama, inda tatayuris suhuf, ketika Allah Ta'ala akan campakkan catatan amalan kita. Waktu ni kata Nabi Aisyah, tidak akan ada siapa-siapa pun akan tolong kamu.
Kalau ini adalah ikrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah isteri Nabi yang Nabi paling sayang. Aisyah adalah antara 10 sahabat yang ada nama di dalam syurga. Nabi kata, aku tak jamin Aisyah. Kalau itu nasib Aisyah, di mana nasib kita? Di mana nasib kita? Di mana nasib kita, tuan-tuan? Inda tatayuri suhuf, aku takkan memikirkan nasib orang lain, kata Rasulullah. Yang keduanya, indal mizan, ketika ditimbang amalan kita. Selagi kita tidak tahu kita ni masuk ke syurga atau ke mana, kita takkan memikirkan nasib orang lain. Kita kena letih benda ni, tuan-tuan. Bila kita letih memikirkan kelang kabutnya mahsyar, huru-haranya mahsyar, ramai manusia sudah tidak pedulikan kita lagi. Kita tidak lagi mendahagakan pujian manusia, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepastinya kita akan buat benda yang baik di dunia, tuan-tuan. Tapi Allah Taala palam hati kita. Allah Taala tutup mata hati kita. Allah Taala rabunkan mata hati kita. Allah Taala butakan mata hati kita. Tak mau fikir kepada mahsyar, dok ke dunia. Sebab tu manusia gamak buat macam-macam, tuan-tuan. Dia gamak buat macam-macam, hatta tidak ada istilah halal dan haram di dalam hidup dia. Sini mana? Sini. Yang ketiga, inda sirat, ketika menyeberangi siratal mustaqim, kata Nabi Aisyah, tidak akan ada siapa-siapa pun akan fikir orang lain. Sebab tu kita nak dukung siapa-siapa di dunia. Pernah ada janji? Nabi tak janji, ikut aku. Tak ada. Aku akan ampunkan dosa, tidak. Tapi pengampunan dosanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, inda tatayuri suhuf, Allah Ta'ala akan campakkan catatan amalan, bukan seorang. Kita nak pergi ke Langkawi, naik feri katakan 500 orang, dapat dah tiket dengan scan macam-macam, dia bagi dengan elok. Kalau dia tabuk tiket 500, hari-hari kita tak dan. Ni bukan 500, bukan 5,000, bukan 5 juta. Seawal umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir, Allah Ta'ala akan campakkan catatan amalan kita. Sebab tu ketika wudu, kita basuh tangan kanan, betul tak? Kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, serahkanlah catatan amalanku di akhirat dengan tangan kananku, ya Allah. Kesejukan wudu yang membasahi tangan sampai ke siku, kita boleh ketuk, boleh detik hati kita ke mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita basuh tangan kiri, ya Allah, jangan kau serahkan catatan amalanku dengan tangan kiri, ya Allah. Sehari berapa puluh kali kita wudu, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicampurkan amalan. Dalam surah Al-Insyiqaq, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ayat 7 dan 8. Adapun siapa-siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, utiya kitabahu biyamini, yang diserahkan catatan amalannya dengan tangan kananmu, dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, nescaya akan dihitung, dihisab segala amalan, hisaban yasira, dikira dengan yang mudah, cepat dan pantas. Maknanya cara terima catatan amalan pun tahu dah. Dia ni nak lorat ke nak tak lorat? Tuan-tuan muslimin, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri
fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Ayat 11, 12 dan 13. Wa amma man utiya kita wara'a dhahrihi, adapun siapa-siapa yang diserahkan catatan amalannya dengan tangan kiri sebelah belakang. So aku ni kita pergi ke Nuri, daripada tengah tani nu pergi ke Perak, bayar tol dengan minyak, dengan jam kereta, dengan letih drive pergi ke Nuri nak ra'i dah. Kita balik salam-salam, dia bagi goodies ke kita, suar belah kiri ke belakang. Tuan-tuan nak ambil dah? Ambil tapi lain kali buatan taubat tak pergi dah tuan-tuan. Cina. Adapun siapa-siapa yang diserahkan catatan amalannya di belakangnya dengan tangan kirinya, fasawfa yad'u subura, maka dia akan meraung, bukan teriak, bukan terisak-isak, meraung dengan meraung yang cukup kuat, menyesal kebinasaan yang tak sudah-sudah. Wa yasla sa'ira, dan tetap selama-lamanya akan tersiksa dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kertas juga tuan-tuan. Kertas yang kita nak terima tangan kanan di akhirat besok, bermula kertas-kertas di sini. Dan kertas yang kita nak terima daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala ikut tangan kiri belah belakang pun berdasarkan kertas-kertas di sini juga tuan-tuan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uti kitabiyah. Adapun mereka-mereka yang diserahkan catatan amalannya dengan tangan kirinya, maka dia menyesal tak sudah-sudah. Dia kata, alangkah baiknya kalau aku langsung tak diserahkan catatan amalan kamu, tak sah dah menyesal tuan-tuan. Alangkah baiknya kita menyesal di dunia, tetapi alangkah malangnya menyesal di akhirat. Allah Ta'ala tetap serahkan tugas. Siapa kita tuan-tuan? Minta maaf malaikat, saya ni bekas timbalan mufti. Tak mau. Siapa timbalan mufti? Kata ni lah senang tuan-tuan. Tuan-tuan, tak ada nilai. Tak ada nilai tuan-tuan. Yang kita bangga di dunia tak ada. Satu dia tarik balik. Mula beranak, alhamdulillah. Pi haji, alhamdulillah. Bila mai kerja bila kita mati tinggal almarhum, bahkan kita akan disuruh dengan nama tu lah tuan-tuan. Tidak ada lagi yang berbahagia Datuk, tak ada tuan-tuan. Yang berbahagia, berhormat lagi tak ada buat tu. Wahai Abdullah, wahai Abidin, wahai bukan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uti kitabiyah. Adapun mereka yang telah serahkan catatan amalan dengan tangan kirinya, dia kata alangkah baiknya kalau aku langsung tidak diserahkan kertas ini. Kertas nak kena ambil tuan-tuan, kita tak boleh tipu. Walaupun tidak ada nombor siri dia, tapi ada nama kita tuan-tuan. Kita lah nombor siri macam-macam, 25674, 25672. Tengok-tengok tak ada. Pasal apa? Kita pakai penipu. Di padang mahsyar tak ada tuan-tuan. Walima lam adri ma hisabiyah, dan aku tak tahu ni. Aku nak dihitung macam mana oleh malaikat Allah. Aku nak dikira, dihisab macam mana. Dosa aku banyak. Dosa aku dengan diri aku pun berlambak. Dosa aku dengan keluarga aku, dengan jiranku, dengan mereka di rumah aku, dengan rakyat aku. Kita kena galah tuan-tuan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Madinah Al-Munawwarah, dia teriak. Dia pun tanya, wahai Amirul Mukminin, hang teriak pada apa? Tak hang tahu dah aku duduk di Madinah ni, kalau unta terpatah kaki di Iraq, umat nak kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tak ada puluh untuk apa tuan-tuan? Ya laitaha kanatil qadiyah.
Dia kata, alangkah baiknya ya Allah, kalaulah aku mati di dunia dulu ni, mati sebagai muktamad penyudah, tak akan ada hidup lagi. Alangkah baiknya kalau mati aku adalah mati yang noktah di situ, tak hidup balik. Tapi tidak, tuan-tuan. Allah Ta'ala cipta kita untuk hidup. Sebab tu markah luluh kita nak hidup. Ikut ulama, ikut yang berhormat Imam Ghazali rahimahullah, dia petua. Markah luluh nak hidup, dia kata hendaklah kita kena yakin hidup akhirat lebih baik pada di dunia. Dia betul. Markah luluh pekah reti kita ni. Reti kena yakin hidup akhirat adalah lebih baik dari hidup di dunia. Ma'auna anni maliyah. Harta aku himpun banyak di dunia dulu. Aku tak peduli azan di masjid. Aku tak peduli sakit demam orang tak ada nak ziarah. Ziarah pun pura-pura. Aku tak peduli kita himpun harta yang sebanyak di mana di dunia, sampai tak ada bank di Malaysia nak simpan, hantar pelok negara. Rupanya 1 sen pun harta tu tak boleh membela aku di mana, di padang mahsyar. Harta, tuan-tuan. Sebab tu Nabi Daud minta, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min arba'in. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu ya Allah daripada 4 perkara ya Allah. Mimmalin yakunu musmi'atan li ghairi wa kana hisabu alayya fi qabri. Aku minta lindung sangat-sangat ya Allah daripada kertas harta benda di dunia. Harta tu mengenyangkan orang lain, sedangkan transaksi dosa pahalanya aku nak kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak akan hilang, tuan-tuan. Sembunyilah serapat mana pun, kamu pakatlah sesulit mana pun, kamu berjanjilah, kamu sumpahlah, tanda tanganlah sumpahan kamu 1000 helai pun nak rahsia, tapi tak mampu kamu rahsia depan Allah Subhanahu wa taala. Ma'aghna anni maliyah. Hartaku sedikit pun tak boleh membebaskan aku daripada azab Allah. Bahkan duk main lagi. Yang duk tanggung dia pun dah larat dah, tak mampu dah, nak main lagi, nak main lagi, tuan-tuan. Halaka anni sultaniyah. Telah musnah, hancur, berkecai segala kuasa yang aku tertipu di dunia dulu. Kita langkah macam-macam, melompat macam-macam, kita tak peduli siapa, tuan-tuan, demi memijak anak tangga takwa. Tidak ada sistem qanaahnya. Janji kuasa pun halaka anni sultaniyah. Kuasaku telah roboh, memusnahkan kesemua kuasaku. Yang Maha berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, akhir kita tanya, apakah persiapan kita, tuan-tuan, untuk kita nak meraihkan satu kertas yang kita tak sempat lihat di dunia. Kertas ini akan dipegang oleh waris kita untuk membedakan harta benda. Kalau kita ada harta, kita tanya dalam kelompok yang kecil, apakah waris-waris aku, zuriat aku akan mampu menguruskan surat mati aku ini, membeda harta pusaka aku ikut hukum Allah Subhanahu wa taala, ataukah surat matiku ini menjadi punca kuasa untuk memporak-porandakan anak cucu aku. Tuan-tuan dan puan-puan, kita didiklah diri kita, kita didiklah zuriat kita, kita didiklah umat kita akan takutkan Allah Subhanahu wa taala, karena punca segala bahagia adalah takwa. Punca segala keseronokannya adalah takwa. Punca segala kepuasan dalam jihad di dunia adalah takwa, karena penghujung takwa adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap saya mohon maaf. Selamat berinteraksi dengan kertas-kertas dengan kita.
Dan jangan lupa bahawa satu kertas yang kita tak akan pegang adalah surat mati, dan ini adalah kita akan jumpa balik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita di dunia, Allah Ta'ala kesian kita, Allah Ta'ala peduli kita tuan-tuan. Allah Ta'ala merahmati kita, mengampunkan dosa kita, beri kita kekuatan berganda di dunia agar kita lebih cermat, lebih hati-hati, lebih halusi. Kita nak duduk di belakang siapa? Pilihlah ulama tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk di belakang mereka, kerana antara faktor mendapat syurga adalah syafaat para ulama. Jenis syafaat nombor 3 adalah ulama akan memberi syafaat untuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.